Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, hari ini cikgu akan berkongsi tentang operasi bergabung untuk matematik tahun 5. Kita nak tunjuk macam mana cara nak kira operasi bergabung, kemudian menyelesaikan masalah harian dalam yang melibatkan operasi bergabung, menyelesaikan ayat matematik. Okey, pertama sekali untuk tajuk ni, cikgu nak perkenalkan satu formula. Okey, Kudabatato. Okey, apakah itu Kudabatato? Okey, ku bermaksud kurungan, da bermaksud darab, ba bahagi, ta tambah dan ti o maksudnya tolak. Okey, operasi ni pentinglah untuk kita, untuk murid-murid semua ingat supaya kita bolehkan masalah yang melibatkan operasi bergabung. Okey. Okey, kita tengok contoh yang melibatkan operasi bergabung. Operasi bergabung ni bermaksudnya kita menggabungkan operasi tambah bersama dengan tolak ataupun operasi darab bersama dengan bahagi, ataupun mungkin boleh tambah dan darab, tambah dan tolak, tolak dan darab, tolak dan bahagi. Okey. Okey, ini contoh yang pertama, operasi bergabung, gabungan di antara operasi tambah dan juga tolak. Soalan yang pertama, kita tengok nilai yang pertama 157,498 tambah dengan 8,379, kemudian tolak dengan 23,929. Kalau kita perhatikan kat sini, kedua-dua ni menghasilkan jawapan yang berbeza. Okey. Jadi kena ingat untuk tambah dan tolak, kalau kita tengok Kudabatato tadi, okey, kurungan ni berada di tempat yang pertama. Maksudnya dia mempunyai kuasa yang paling tinggi lah. Maksudnya tempat yang paling tinggi. Okey. Kemudian diikuti dengan darab. Darab ni berada di tempat yang kedua tertinggi. Okey. Kemudian bahagi berada di tangga ketiga, tambah keempat dan kelima. Kalau melibatkan tambah dan tolak ataupun operasi bergabung di antara darab dan bahagi, okey, tak ada masalah kalau kita nak selesaikan mana dahulu. Contoh tambah dan tolak ni, kita terus saja. Ni, tolak ni, tambah ni, jawapan ni betul. Okey, sama juga dengan darab dengan bahagi. Yang ramai yang selalu buat kesilapannya di sini. Okey, apabila ada gabungan di antara operasi tambah dan darab, ataupun tambah dan bahagi, ataupun tolak dan darab, ataupun tolak dan bahagi. Jadi kalau kita tengok soalan yang pertama ni, macam mana kita nak selesaikan dia? Okey, ingat tadi, kalau kita tengok hukum Kudabatato tadi, Kudabatato, okey, darab dengan tambah. Darab dengan tambah, mana yang paling tinggi? Okey, darab yang paling tinggi. Jadi kalau darab ni paling tinggi, yang kita kena selesaikan dahulu. Okey, macam dalam situasi ni, 3,455 tambah 213 darab dengan 8. Macam mana nak selesaikan? Pertama sekali kita kena selesaikan bahagian darab dahulu. Sebab darab mempunyai bahagian kedudukan yang paling tinggi. Jadi di sini 213 darab dengan 8 akan menghasilkan 1,704. Kemudian barulah kita tambahkan 3,455, barulah kita tambahkan dengan 1,704. Okey, sama juga dengan bahagi. Bahagi dan tambah. Kudabatato. Bahagi kat mana? Bahagi paling tinggi daripada tambah. Jadi selesaikan dahulu bahagi. Okey, untuk mengelakkan kekeliruan, kita boleh letakkan kurungan. Tak ada masalah, boleh letakkan kurungan. Okey, kemudian selesaikan yang berada dalam kurungan. Kemudian barulah kita tambahkan dengan 3,455. Okey, boleh faham Dalam situasi ni, kalau tolak, sama saja, selesaikan dahulu darab, kemudian baru tolak. Sini, sama juga, bahagi dulu, baru kemudian kita tolakkan. Bagi satu contoh, okay, selesaikan masalah berikut. Apakah operasi dia? Kita kena tengok satu-satu. Dalam satu pertandingan ni, pasukan merah berjaya mengutip 590 mata. Kemudian pusingan kedua, dapat lagi 100 mata. Jadi kalau dapat tu apa? Kalau kita terima, maksudnya kita tambah 210 mata. Kemudian pusingan ketiga, kita ditolak, mata ditolak. Okey, sebab langgar peraturan, tolak lagi mata. So tolakkan je lah, 99 menghasilkan jawapan. Okey, ini cara nak buat ni Soalan yang seterusnya, macam mana kita nak buat soalan ni? Mula-mula baca. Pak Hasan kutip durian pada hari Ahad sebanyak 343. Jadi dia kutip durian. Okey, lepas dikutip durian pada hari Isnin, esoknya dia berjaya kutip durian pada hari Ahad sebanyak 343.
hari esoknya Isnin, dia kutip lagi. Kalau kutip maksudnya kita tambah 510, demikian. Kemudian hari Selasa, ada sebanyak 192 telah busuk. Okey, busuk ni maksudnya yang tak elok lah. Yang tak elok. Jadi, inilah dia punya ayat matematik dia. Ni cara tulis. Kemudian kita selesaikan. Okey, cara nak selesaikan sama saja. Teruskan tambah. Soalan yang seterusnya. Pada bulan 1, bulan Januari, dia keluarkan sebanyak 4,800 buah kereta. Bulan yang kedua, Februari, dia keluarkan lagi. Kalau dikeluarkan lagi, maksudnya dia hasilkan lagi, maksudnya tambahlah, tambah 3,650 kereta wajar. Kemudian pada bulan yang seterusnya, iaitu bulan Mac, sebanyak 2,984 terpaksa ditarik balik kerana masalah kerosakan. Kalau rosak maksudnya yang dah tak elok lah. Yang tak elok tu maksudnya ditolak lah. Okey. Jadi jawapannya, boleh kira sendirilah nanti. Ali, dia buat 43 biji kek. Abu, 50 biji kek juga. Okey. Mereka telah menjual 53 biji kek itu kepada kedai Pak Jozan. Okay, kalau jual, tolaklah. Okey, berapakah baki yang dia ada? 45. Boleh? Soalan yang terakhir, selesaikan masalah berikut. Macam mana nak buat ni? Mula-mula kita tengok ada 10,132 tambah 610 di dalam kurungan darab dengan 48. Okey, kembali balik kepada konsep tadi. Kita nak selesaikan yang ini dahulu, yang berada dalam kurungan dahulu, barulah kita darabkan dengan 48. Jadi 10,132 tambahkan dengan 610, kita akan dapat berapa? 10,742, kemudian darabkan dengan. Okey, inilah jawapan dia. Okey, itu sahaja daripada cikgu. Terima kasih.